Faminhum muhtadin, duka citanya ada sebagian mereka mendapat hidayat, wa katsirun minhum fasiqun, tetapi sebahagian besar majoriti anak beranak mereka itu, anak beranak Nuh, anak Ibrahim sendiri, fasiqun, fasik. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina, selain pada anak beranak Nuh, anak beranak Ibrahim alaihissalam menjadi nabi dan ada juga yang fasik, kami ikuti lagi, kami susuli lagi birusulina dengan banyak rasul-rasul kami, wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan di antara orang yang kami susuli untuk menjadi nabi di seluruh dunia, untuk menjadi nabi zaman dulu lepas pada Ibrahim dan Nuh, ialah Isa, Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahu al-Injil, dan untuk Isa kami beri pada dia kitab yang disebut Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah, dan kami masukkan, kami jadikan dalam kalbu pengikut-pengikut Nabi Isa ra'fatan, rasa kesian belah kepada manusia, wa rahmatan, dan simpati dengan manusia, wa rahbaniyatan, dan rahban ini kita panggil betapa tak jauh harta benda, tak jauh anak bini. Ibtada'uha, yang mereka sendiri rekoi, kami ma katabna alaihim, kami tidak paksa mereka itu bertapa, illa ibtigha ridwanillah, kecuali mereka sendiri nak pada keridaan Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, duka citanya mereka sendiri pun tak jaga, tidak meraih sepenuhnya. Fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, kami beri kepada orang beriman itu pahala. Katsirun minhum fasiqun, sebahagian besar daripada mereka juga fasik. Subhanallah. Perhatian semua, kita hari ini minggu akhir, ada seminggu lagi bulan Muharram. Walaupun Muharram kita sambut dah kira-kira 2-3 minggu dulu, tapi kita jangan ajar bila sambut perkara tu habis, sambut ke pakai habis, kita dia jangan. Kalau kita makan nasi pun tak pada makan tu kita rasa sakit perut kau, segar kau lagu mana kau. Tak ada orang makan nasi, makan semakan-makan pas tak kira lah curah perut pun makan juga, semelik pun makan juga, tak ada. Kalau ada juga tu orang yang kira nak penuh perut ya. Orang yang benar-benar makan dengan tujuan nak jaga tubuh badan, dia perhati minuman ni jadi lagu mana, makan sayur ni jadi lagu mana, makan daging lagu mana, kita teruskan. Begitu juga lah masalah kita sambut maulud, sambut mi'raj, sambut Isra Mi'raj, sambut apa nama, sambut nuzul Quran, dan sambut hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam baru-baru ni. Sekarang ni dah 3 minggu dah. Ini masuk minggu yang terakhir, yang keempat. Hijrah Nabi ini kita semua tahu, Nabi ditekan. Tanah air dia di Mekah, beranak di Mekah, besar Mekah, ayah dia orang Mekah, mak dia orang Mekah, pak saudara, tu semua dia ni orang besar-besar belaka, tu nenek dia, orang dihormati belaka. Tapi dengan sebab Nabi cakap barang betul maknanya barang daripada Allah Subhanahu Taala. Nak cari betul lebih pada Tuhan tak ada lah. Untuk manusia ni pelawak aku, buat lolok aku, rupa aku berapa, Tuhan ni tak ada buah dia pelawak, dia rupa, dia berapa, tak ada, dia betul. Dengan keadaan cakap barang betul, 30 tahun Nabi kita dilantik menjadi Nabi, dan banyak ayat-ayat Quran turun di Mekah. Oleh kerana tak disetujui oleh pemimpin Mekah. Kalau kita nak panggil Menteri Besar Mekah kau, nak panggil Perdana Menteri Mekah kau, katalah nak tarik Menteri Keuangan kau, puak-puak menteri-menteri esko ni, menteri-menteri ni tak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kerana bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Supaya masuk hari itulah. Di Mekah ni banyak berhala, lebih kurang 360. Tiap-tiap berhala tak ada tabung lah kau. Kaki berhala tu ada tabung. Orang yang dipuja berhala ni bawa duit pusing, orang ni bawa seriap. Kalau piti ni berhala tak makan piti. Kalau tak makan piti ni raja-raja Mekah ni lah. Kalau Tok Gawang Mekah, Tok Pengulu Mekah, Menteri Besar Mekah, Esko Mekah, berapa hak ni dia cari makan kot ni lah. Jadi bila Nabi Muhammad kata haram semua berhala, maka apa orang panggil tabung dia ni akan kering lah. Kering ni yang bawah sangat ni.
Bukan kerana Nabi Muhammad cakap barang yang salah, bukan Nabi Muhammad ajar orang supaya apa tidak, tapi boleh kerana Nabi Muhammad hidup kering tabung dia ni kena marah. Begitu juga arak, begitu juga perempuan, begitu juga betina, zina. Barang ni barang kesukaan manusia kaya. Manusia kaya, manusia dapat harta banyak. Apa lagi duduk saja bin seorang tak jadi apa. Nak cari betina tu, betina ni hari pun kena Nabi Muhammad haram juga marah pula. So akhir sekali kena paksa tinggal Mekah, pergi cari mula-mula pergi Taif. Taif ni sebuah bandar besar, pas sekali yang pergi di bandar juga. Tapi dengan sebab orang Taif marah juga, paksa balik. Daripada Mekah ke Taif ni tuan-tuan fikirlah, mana lebih kurang dalam 8 jam atau 7 jam kita naik motorcar baru sampai. Zaman hari tu orang pergi ngontol celuh bukit kata. Jadi kalau kita seminggu pergi seminggu balik mereka senang kerja ni. Tapi dengan sebab orang Taif marah juga, akhir sekali kirim kawan dia pergi ke Habasyah. Daripada Habasyah kena marah juga, akhirnya balik ke Madinah. Ini cerita hijrah, ni cerita berdikari, cerita jati diri, cerita kekuatan diri seseorang manusia yang perlu kita tiru. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kena tiru. Padahal kalau Nabi kira nak mudah tak senang ya. Boleh minta kritis bagi dua orang, bagi tabung-tabung enggak, setengah aku setengah, senang duduknya, setengah aku setengah. Jadi kapten Mekah pun beritawaran ke Nabi, bermacam-macam tawaran, nak beri duit ke, nak betina ke. Dengan sebab ketika tulis Rasulullah SAW kahwin Siti Khadijah. Siti Khadijah ni agak miskin, apa namanya, agak bujang. Kalau nak anak tak kara tak apa yang Muhammad pinang anak siapa pun orang jenis kami ni, bila pinang anak orang tak ada orang tolak pinangan kami. Tapi Nabi tolak WPT, Nabi tolak apa namanya, nak cari tok bomo, takut mu ni ada orang mana putus mana apa fikiran tak betul kan, cari tok bomo, cari tok bagai, tolaklah tu. Akhir sekali terpaksa tinggal Mekah kerana membela kebenaran, membela keadilan, membela agama Allah. Okay. Benda-benda begini kita sebut, bukan kita seorang mana-mana seluruh dunia pun bila sebut hijrah kat dia tu benda ni supaya kita semua tiru. Itu satu. Yang keduanya depan kita ni Quran. Pagi ni pagi Jumaat, dan pagi tadi kalau kita sembahyang subuh sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW, buat lelaklah kita sembahyang subuh belakang Nabi pagi tadi. Biasanya Nabi kita baca rakaat yang pertama surah Sajdah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab la Raiba. Dalam surah Sajdah ni ada satu ayat, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya, inna, kata inna kita Melayu panggil sesungguhnya. Maknanya Muhammad, aku nak wayakmu supaya musafah pada manusia seluruh dunia, tak kira Arab, Melayu, Cina, Siam, Boyang, apa pun, aku nak wayak bahawa Tuhanmu, aku ni Tuhanmu, yafsilu bainahum, Tuhanmu akan buat keputusan di kalangan manusia yaumul qiyamah, hari kiamat pula, fima kanu fihi yakhtalifun, pada perkara yang mereka masih khilaf. Manusia ni, para hadis semua tak ada seorang yang Tuhan buat dua serupa, tak ada. Kullu ya'malu ala syakilati, masing-masing bergerak mengikut kerangka dia. Saya ada fikiran cara saya, tuan-tuan puan ada fikiran cara. Sengaja Tuhan buat orang ni fikiran bermacam, rupa tak serupa, suara tak serupa, apa lagi, jalan hidup pun tak serupa. Tak ni kebijaksanaan Tuhan, daripada mok ya seorang, pok ya seorang, tu biar anak 4-5 orang, salah pun tak serupa. Tidak sepakilan kasut, pakilan proton, tu biar 10,000 serupa. Tuhan buat kita suami setubuh dengan isteri, tu biar anak tak serupa. Muka suara kita boleh canda, duduk tanah kita boleh canda, itu suara mama, itu suara tim, suara berapa kita boleh canda. Artinya nak cari, bila orang tak serupa, perangai tak serupa, fikiran tak serupa, maka balas mudah. Bersisih memang mudah, muka tak serupa. Orang Melayu panggil bekas tanduk. Bekas tanduk, payahnya bekas tanduk, cabut sana, berosor sini. Jadi bila manusia ni tak serupa, maka dia akan balas. Hak ekonomi, hak rumah tangga, hak jiran, hak pakak nego, pakak balas semua. Dalam balas ni Allah Ta'ala sengaja sadar nak pesannya begini, iaitu melalui kitab aku waktu dari langit namanya Quran, dan melalui ajaran guru cikgu mu, aku kira seorang cikgu ni namanya Muhammad bin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni cara sesat.
Patut-patut manusia ni tak ada dah bala. Kerana masing-masing rojok kepada kita Allah, masing-masing rojok kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi oleh kerana manusia ni, manusia ada nafsu fujur pun ada pada dia, nafsu taqwa pun ada pada dia. Maka manusia